Berapa kali Anda pernah berdoa dan merasa seperti Tuhan tidak menjawab? Berapa kali Anda menantikan petunjuk, namun yang Anda terima hanyalah kesunyian? Pada saat-saat inilah ramai yang mula berfikir untuk menyerah. Sebab senyap itu terasa seperti pengabaian. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa kesunyian itu adalah ruang menunggu untuk keajaiban yang besar? Ingat kisah Yusuf, anak kepada Yakub. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai hamba, dan kemudian dipenjara tanpa keadilan. 13 tahun lamanya dia menunggu sebelum diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Selama 13 tahun itu, seolah-olah dunia melihatnya sebagai seseorang yang telah dilupakan oleh Tuhan. Namun senyap Tuhan bukanlah penolakan. Ia adalah proses pembentukan. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar di balik tirai. Dan mungkin sekarang, skim yang sedang berlaku dalam hidup Anda. Mungkin Anda sedang dibentuk dalam diam. Mungkin apa yang Anda sangka sebagai ketiadaan, sebenarnya adalah persiapan Tuhan untuk sesuatu yang belum tiba masanya. Menunggu memang bukan perkara mudah, tapi menyerah sekarang mungkin akan membuat Anda kehilangan tujuan besar yang menjadi alasan Anda dilahirkan. Renungkan hidup Anda. Pernahkah Anda rasa seperti disisihkan? Rasa seperti semua orang terus melangkah maju, sedangkan Anda terhenti di tempat yang sama? Tapi bagaimana kalau perhentian ini sebenarnya adalah perlindungan? Bagaimana jika Tuhan sedang menutup pintu-pintu yang salah daripada terbuka, kerana Dia sedang menyimpan sesuatu yang lebih baik untuk Anda? Saya ada satu cabaran untuk Anda. Dalam 7 hari yang akan datang, luangkan 5 menit setiap malam sebelum tidur untuk mengucapkan syukur. Walaupun Anda tidak memahami apa yang sedang berlaku, lakukanlah walaupun hati sedang terluka. Amalan ini akan melatih Anda untuk mengenali tangan Tuhan, walaupun dalam kesenyapan. Pernahkah Anda rasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah kunjung tiba? Seperti Anda sudah melakukan segalanya dengan betul, berdoa, percaya, bersabar, tapi semuanya tetap sama? Hati menjerit mahukan jawapan, tapi langit seolah-olah membisu. Pernahkah Anda terfikir mengapa Tuhan berdiam diri? Pernahkah Anda merasakan bahwa Dia mungkin telah melupakan Anda? Fikiran seperti ini sering datang secara diam-diam, terutamanya di tengah malam saat Anda tidak boleh tidur dan jiwa meronta. Tapi ada satu perkara yang perlu Anda fahami dengan sepenuh hati. Kesunyian Tuhan bukan bermaksud tidak. Ia juga bukan tanda Dia telah meninggalkan Anda. Seringkali, ia adalah proses persiapan. Yusuf, pemuda yang penuh dengan mimpi dalam perjanjian lama, adalah bukti nyata. Dia menerima mimpi-mimpi agung sejak usia muda, namun dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai hamba, dituduh tanpa bukti, dan dipenjara. Di manakah Tuhan ketika semua itu berlaku? Dia ada di sana, mengawal segalanya. Dia sedang membentuk perwatakan Yusuf, memperkuatkan imannya, menyusun setiap bahagian cerita yang akan menjadi terlalu berat jika diterima sebelum waktunya. 13 tahun berlalu antara janji dan penggenapan. 13 tahun kesenyapan, penderitaan dan penantian. Bagaimana jika Yusuf menyerah pada tahun ke-12? Mungkin Anda sedang berada di tahun ke-12 Anda. Mungkin Anda masih dalam proses, bukan pada hasilnya. Tapi bagaimana jika hari ini Anda hanya selangkah lagi menuju keajaiban? Bagaimana jika esok adalah hari segalanya berubah, dan hari ini adalah ujian terakhir iman Anda? Cuba fikirkan, berapa kali Anda dengar kisah orang-orang yang hanya sadar Tuhan sedang bekerja setelah segalanya berlalu? Saat kesakitan, ia terasa seperti kekacauan. Tapi akhirnya, semuanya masuk akal. Berapa ramai daripada kita telah melalui kehilangan yang hanya dapat difahami bertahun-tahun kemudian? Pekerjaan yang tidak menjadi, hubungan yang terputus, impian yang gagal, namun semua itu membawa kita ke tempat yang sebenarnya telah ditentukan untuk kita. Pada saat itu, ia menyakitkan. Tapi kini, apabila Anda melihat ke belakang, Anda tahu, Tuhan sentiasa ada. Dan bukankah begitu juga dalam kehidupan ini? Anda mungkin sedang menunggu jawaban pekerjaan, atau kesembuhan yang kelihatan jauh, atau pemulihan keluarga yang sudah bertahun-tahun tergantung. Dan dalam proses itu, musuh membisik di telinga Anda, Tuhan tidak peduli padamu. Kalau Dia peduli, Dia sudah lakukan sesuatu. Tapi sebenarnya, masa Tuhan bukan seperti masa kita. Dan ketika Dia tampak diam, Dia sedang mengatur apa yang belum dapat Anda lihat dengan mata Anda. Ramai yang hari ini menjadi inspirasi dalam kehidupan, pernah melalui musim panjang dalam diam. C.S. Lewis, salah seorang penulis rohani terkemuka,
Pernah menulis bahwa setelah kehilangan istrinya, dia merasa seolah-olah langit ditutup rapat, tapi dia tidak menyerah. Dan dari musim itu lahirlah karya-karya yang menyentuh jiwa. Kesunyian bukan akhir. Ia adalah permulaan kepada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang Tuhan sendiri sedang siapkan untuk Anda. Sebagai contoh, Louis, salah seorang penulis Kristian yang paling berpengaruh dalam sejarah, pernah melalui satu tempuh yang amat menyakitkan dalam imannya setelah istrinya meninggal dunia. Meskipun beliau sering menulis tentang kasih dan kehadiran Tuhan, pada waktu itu, beliau mengakui bahwa langit terasa seolah-olah diperbuat daripada besi, seolah-olah doanya tidak menembusi apa-apa. Namun begitu, beliau tidak menyerah kalah. Malah, daripada saat-saat duka cita itu, lahirlah karya-karya yang hari ini membawa pemulihan kepada berjuta-juta jiwa di seluruh dunia. Keheningan tidak menghancurkan imannya, ia memperdalamkannya. Pernahkah Anda terfikir bahwa mungkin Anda juga sedang dilatih dalam kesenyapan demi satu tujuan yang belum lagi dinyatakan kepada Anda? Bagaimana jika hari-hari yang sunyi itu sebenarnya sedang memperkuatkan Anda secara batiniah? Sebab Tuhan bukan sekadar mahu mengubah keadaan Anda. Dia mahu mengubah Anda secara keseluruhan. Dia mahu menjadikan Anda lebih tabah, lebih kuat, dan lebih rapat dengannya. Perasaan seolah-olah diabaikan oleh Tuhan itu sangat biasa. Namun ia adalah satu penipuan. Firman Tuhan menyatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya mendengar jeritan mereka. Dia mendengar Anda, walaupun Anda hanya mampu menangis. Walaupun Anda tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berdoa dengan kata-kata. Dia tetap mendengar Anda. Dan dia sedang bekerja dalam diam demi kebaikan Anda. Walaupun keadaan kelihatan tidak berubah. Dan semasa Anda menunggu, Anda boleh mula bersedia. Anda boleh mempergunakan masa ini untuk bertumbuh dari dalam. Seperti sebatang pokok yang akarnya menyusup lebih dalam semasa musim kemarau. Bacalah firman-Nya. Hiduplah dalam hadirat-Nya. Jaga dan rawatlah hatimu. Kerana apa yang Tuhan sedang siapkan untukmu bukan sesuatu yang kecil. Ia adalah janji besar yang menuntut asas yang kukuh. Jadi jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain yang telah menerima sesuatu yang Anda masih tunggu. Setiap orang mempunyai waktunya sendiri. Dan waktu Anda juga akan tiba. Jangan tergoda untuk menyerah dalam kesenyapan. Dunia mungkin tidak melihat, tetapi di surga, ada satu gerakan yang sedang berlaku untuk kebaikan Anda. Dan bila masanya tiba, semuanya akan masuk akal. Kerana apa yang muncul selepas keheningan dari Tuhan sentiasa luar biasa. Ada hari-hari di mana kesakitan lebih lantang daripada harapan. Anda bangun dengan dada yang sempit, hati yang berat, seolah-olah Anda memikul seluruh dunia di atas bahu Anda. Anda cuba untuk senyum, cuba untuk nampak tenang, tetapi dalam diam, Anda hancur berkeping-keping. Dan saat-saat itu, keinginan untuk menyerah terasa begitu nyata, begitu masuk akal. Sebab ia menyakitkan. Sebab tiada siapa nampak apa yang Anda rasa. Malah Anda sendiri mula ragu sama ada Anda mampu bertahan satu hari lagi. Namun, ada satu kebenaran yang perlu Anda pegang erat dengan seluruh jiwa Anda. Kesakitan tidak membatalkan janji Tuhan. Lihat pada kisah Ayub. Dia seorang yang adil, setia, dan takut akan Tuhan. Namun dia kehilangan segalanya. Anak-anaknya, kesehatannya, hartanya. Sahabat-sahabatnya menuduhnya. Istrinya menyuruhnya berhenti berharap. Di tengah debu dan abu, Ayub tidak memahami kenapa semua itu berlaku. Dia tidak tahu bahwa kesetiaannya sedang diperhatikan oleh surga. Tapi walau tanpa pemahaman, dia berkata, sekalipun dia membunuh aku tetap akan berharap kepadanya. Dan Tuhan, yang melihat setiap air mata Ayub, bukan sahaja memulihkan hidupnya, dia memberinya 2 kali ganda daripada apa yang telah hilang. Ini membuktikan bahwa di penghujung kesakitan, bersama Tuhan, sentiasa ada permulaan yang baru. Dan permulaan itu akan jauh lebih indah. Berapa kali Anda cuba melangkah ke depan, tapi ditarik semula oleh beban kehilangan? Kadangkala, ia bukan sekadar kehilangan fizikal. Kadangkala, Anda kehilangan diri Anda sendiri, kegembiraan Anda, cahaya Anda. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak perlukan keadaan yang sempurna untuk bertindak. Dia mencipta keajaiban di tengah kekacauan. Dia menghidupkan semula impian yang telah lama dikebumikan. Dia mengubah air mata menjadi hasil tuaian. Kesakitan yang Anda alami hari ini boleh menjadi tanah subur untuk sebuah kisah yang akan mengubah hidup orang lain esok. Fikirkanlah,
Berapa ramai orang yang menginspirasi Anda hari ini, dan apabila Anda dengar kisah mereka, Anda sedar bahawa inspirasi itu lahir daripada ketabahan? Lihat sahaja Nick Vujicic. Dia dilahirkan tanpa tangan dan kaki, membesar dalam ketakutan, dipersendakan, dan pernah terfikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi apabila dia menyadari bahawa kesakitannya boleh menjadi jambatan untuk menyentuh hati manusia lain, segalanya berubah. Hari ini, dia adalah salah satu suara motivasi dan iman yang terbesar di dunia. Bukan kerana hidupnya mudah, tetapi kerana imannya tidak pernah menyerah. Dan mungkin sekarang, Anda sedang fikir bahawa kesakitan Anda tiada nilainya. Tetapi bagaimana jika kesakitan yang kau alami hari ini adalah pintu yang Tuhan sedang buka untuk membawamu kepada sesuatu yang jauh lebih besar? Bagaimana jika padang pasir yang kau lalui sekarang adalah jalan menuju tanah yang dijanjikan? Bagaimana jika kehilangan itu sebenarnya adalah peluang untuk kau mengenali sisi dirimu yang takkan pernah kau temui jika segalanya berjalan lancar? Kau tak perlu faham semuanya. Kitab suci tidak pernah berjanji bahawa hidup akan bebas daripada penderitaan. Namun, ia berjanji akan kehadirannya. Tuhan tidak berjanji bahawa perjalanan akan mudah, tetapi dia berjanji bahawa dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan janji itu mengubah segalanya. Apabila kau menyadari bahawa Tuhan ada bersamamu walau pada hari paling gelap sekalipun, kau akan menemukan kekuatan di tempat yang kau sangkakan hanya ada kelemahan. Ada orang yang memandangmu dan tidak tahu betapa besarnya perjuangan yang kau hadapi secara diam-diam. Tetapi Tuhan tahu. Dia tahu betapa kerasnya kau berusaha untuk tetap bertahan. Dia mendengar setiap doamu yang penuh air mata. Dia memahami keletihanmu, kelelahan jiwamu, dan saat-saat kau hampir menyerah. Dan hari ini dia berkata kepadamu, ini bukanlah pengakhiran. Aku masih di sini. Dan janjiku masih tetap teguh. Tahu kenapa? Kerana Tuhan itu pakar dalam menulis semula kisah hidup. Dia mengambil salib, simbol kesakitan paling besar dan rasa malu paling mendalam, lalu menjadikannya simbol harapan yang paling agung bagi seluruh umat manusia. Jika dia mampu melakukan itu dengan salib, bayangkan apa yang dapat dia lakukan dengan hidupmu. Tak kira betapa gelapnya keadaan sekarang, cahaya akan kembali bersinar. Mungkin nampaknya semua ini lambat, tetapi ia tidak tertunda, ia sedang dibentuk. Mungkin sekarang tiada apa yang masuk akal, tetapi suatu hari nanti, kau akan lihat bagaimana setiap titisan air matamu menyiram benih yang akan tumbuh indah. Tiada yang sia-sia apabila segalanya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tarik nafas dalam-dalam. Bertahanlah sedikit lagi. Genggam harapan itu, walau hanya dengan hujung jari, kerana sesuatu yang indah sedang dipersiapkan untukmu. Dan apabila ia tiba, kau akan melihat kembali dan berkata, sekarang aku faham. Kini semuanya masuk akal. Tapi untuk sampai ke saat itu, kau harus bertahan. Walau dengan tangisan, walau sambil berlutut, walau dalam diam. Bertahanlah. Kerana kesakitan hari ini mungkin akan menjadi kesaksian yang menggoncang dunia esok. Dan Tuhan tidak pernah mensia-siakan air mata yang kau titiskan. Kita hidup dalam zaman di mana segala sesuatu dipamerkan, dibandingkan, diukur dengan tanda suka, pencapaian dan penampilan. Dan ketika kau melihat kehidupanmu sendiri, ia seringkali terasa tidak mencukupi. Selalu ada seseorang yang kelihatan lebih jauh ke depan, lebih cepat berjaya, lebih bersinar. Kau bangun awal, bekerja keras, berusaha sedaya upaya tetapi sebaik sahaja kau buka telefon bimbit, semua itu terasa seolah-olah terlalu kecil. Dan di saat skim, perbandingan mula mencuri kedamaianmu. Lama-kelamaan, ia juga mencuri tujuanmu. Pernahkah kau merasa begitu? Seolah-olah tertinggal? Seolah-olah hidupmu ketinggalan waktu? Seolah-olah Tuhan sedang memberkati semua orang kecuali dirimu? Perbandingan bukan sahaja mengaburkan kebenaran, tetapi ia juga membekukan langkahmu. Dan bahayanya, ia datang secara halus. Kau mula percaya bahawa kau tidak cukup berbakat, tidak cukup menarik, tidak cukup bernasib baik. Tetapi kebenarannya adalah, kau tidak dipanggil untuk berlari dalam perlumbaan orang lain. Apa yang Tuhan rancangkan untukmu adalah sesuatu yang unik, istimewa, dan direka khas untukmu. Nabi Daud adalah anak bongsu dalam keluarganya. Ketika abang-abangnya berada di medan perang, terlihat dan diingati, Daud berada di padang, menjaga kambing. Pada pandangan orang ramai, dia adalah yang paling tidak berpotensi. Namun di tempat tersembunyi itu,
Tuhan melihat hatinya yang sedia. Disitulah dia belajar bertempur dengan batu, melindungi dengan keberanian, dan percaya dengan sepenuh jiwa. Dia tersembunyi dari mata dunia, tetapi sepenuhnya terbuka di hadapan mata Tuhan. Dan bila saat yang tepat tiba, dialah yang Tuhan pilih. Kerana Tuhan tidak terpikat dengan rupa, kedudukan atau status. Dia digerakkan oleh tujuan. Mungkin kau sekarang merasa seperti Daud di padang, melihat orang lain ditinggikan, sementara kau hanya menjaga perkara yang kelihatan remeh. Tetapi bagaimana jika padang itu adalah tempat latihanmu? Bagaimana jika perkara yang hari ini kelihatan tidak bermakna, sebenarnya sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa? Lihatlah sekeliling kamu. Media sosial hari ini dipenuhi dengan kisah kejayaan, namun tidak ada yang memperlihatkan malam-malam penuh air mata, doa dalam diam, atau ketakutan yang disembunyikan. Kita seringkali membandingkan perjalanan tersembunyi kita dengan pencapaian orang lain yang dipamerkan, dan itu melukai hati. Ia mencipta beban yang tidak perlu. Kerana tanpa sedar, kita mula berlari dalam perlumbaan yang bukan milik kita. Dan dalam usaha untuk menjadi seperti orang lain, kita terpisah dari panggilan sebenar Tuhan dalam hidup kita. Tahukah kamu bahawa pokok buluh Cina mengambil masa lebih 5 tahun sebelum ia mula tumbuh di permukaan? Sepanjang tempoh itu, ia tidak kelihatan langsung, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tapi apabila ia mula naik, dalam beberapa minggu sahaja ia boleh membesar sehingga lebih 20 meter. Segala masa yang tampak sepi itu sebenarnya masa akar ditanam, struktur dibina, dan kekuatan disiapkan. Mungkin hidup kamu sekarang sedang berada dalam musim akar. Mungkin yang kamu anggap sebagai kelewatan sebenarnya adalah kedalaman. Dan Tuhan sedang lebih fokus memperkukuh bahagian dalaman kamu sebelum membawa kamu ke tahap yang lebih tinggi. Tahap yang kamu belum bersedia untuk tanggung. Dan sementara kamu sibuk membandingkan, kamu sedang kehilangan waktu berharga yang sepatutnya digunakan untuk bertumbuh. Bertumbuh dengan nyata. Bertumbuh dalam iman, kematangan, dan keteguhan hati. Perbandingan membuatkan kamu hanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Tapi panggilan hidup kamu memerlukan kamu menoleh ke atas. Kerana dari sanalah datangnya identiti kamu. Dan kamu tidak perlu meniru sesiapa pun untuk menjadi luar biasa. Albert Einstein hanya mampu bercakap dengan jelas selepas usia 4 tahun. Ramai menganggapnya lemah fikiran. Tapi hari ini, dia dikenang sebagai lambang kecerdasan dunia. Stephen King, antara penulis paling berjaya di dunia, pernah melihat manuskrip pertamanya ditolak berkali-kali. Malah dia membuang naskah itu ke dalam tong sampah. Tapi isterinya percaya dan mengambilnya kembali. Bayangkan jika dia menyerah hanya kerana orang lain lebih cepat berjaya? Kamu tidak perlu berjalan mengikut rentak orang lain. Kamu hanya perlu berjalan dalam rentak kamu sendiri. Dan rentak itu telah ditentukan sempurna oleh Tuhan untuk apa yang sedang Dia bangunkan dalam hidup kamu. Kamu bukan kecil. Kamu tidak kurang. Kamu sangat diperlukan. Kamu adalah bahagian penting dalam satu pelan yang tidak akan lengkap tanpa kehadiran kamu di tempat yang sepatutnya, bukan tempat orang lain. Jadi hentikan sabotaj terhadap diri sendiri. Hentikan rasa rendah diri. Hentikan pandangan keluar. Dan mulailah meneliti ke dalam. Kerana Tuhan telah meletakkan dalam dirimu segala yang diperlukan untuk menghidupi impiannya bagi kamu. Kamu tidak ketinggalan. Kamu sedang melalui satu proses. Dan sesiapa yang sedang dalam proses bersama Tuhan, pasti akan sampai ke tempat yang telah ditetapkan. Hiduplah kisah hidup kamu dengan rasa syukur, keberanian, dan iman. Kerana tidak ada sesiapa pun di dunia ini yang dapat hidupkan kisah yang telah ditulis khas hanya untuk kamu. Ada masa dalam hidup ini, semuanya terasa seolah-olah telah sampai ke penghujung. Saat kamu memandang sekeliling dan tidak lagi melihat jalan keluar, tidak nampak arah, tidak ternampak cahaya. Ketika hal-hal yang dahulunya memberi makna kini kelihatan kosong dan hampa, perkahwinan yang hancur, keputusan perubatan yang menyayat hati, kehilangan pekerjaan, anak yang menjauh, dan harapan yang seolah menghilang. Dalam situasi seperti inilah hati menjerit. Ini pengakhiran. Tidak ada lagi jalan. Tapi apa yang kamu anggap sebagai titik akhir, mungkin Tuhan sedang lihat sebagai titik mula kepada sebuah keajaiban. Lazarus sudah mati. 4 hari dalam kubur. Tubuhnya sudah berbau. Tidak ada lagi harapan secara manusia. Ketika Yesus tiba, Marta berkata, "Tuhan, andai Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dia percaya waktu yang tepat sudah berlalu.
Namun Yesus memandang kepada situasi yang sepenuhnya telah mati dan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Lalu Yesus berseru, "Lazarus, keluarlah." Dan yang mati pun bangkit. Kerana saat logik manusia berhenti, disitulah kasih kurnia Tuhan bermula. Saat yang semula jadi tamat, yang luar biasa bermula. Berapa kali kamu pernah rasa semuanya sudah terlambat? Terlambat untuk memulakan semula, terlambat untuk mengasihi lagi, terlambat untuk bermimpi semula, terlambat untuk ubah hidup. Kamu melihat cermin dan hanya nampak keletihan, nampak luka lama, nampak masa lalu yang masih menyakitkan. Tapi Tuhan tidak melihat seperti yang kamu lihat. Dia melihat tujuan di balik setiap kehilangan. Dia nampak benih di tanah yang kering. Dia lihat masa depan di tempat yang kamu hanya nampak pengakhiran. Pernah dengar tentang kisah Thomas Edison? Dia pernah dibuang dari sekolah kerana dianggap tidak mampu belajar. Berulang kali dia dipanggil sebagai seorang gagal. Dan jika dia menyerah pada pendapat orang, dunia hari ini mungkin tidak akan mengenal lampu yang dinyalakan hasil ciptaannya. Tapi ibunya tidak pernah berhenti percaya. Dia juga tidak menyerah. Dan kerana mereka berdua terus berharap, dia berjaya mencipta lampu elektrik. Sekarang cuba bayangkan jika dia telah mempercayai semua orang yang berkata bahawa dia gagal dan sepatutnya berhenti. Bagaimana pula dengan kamu? Mungkinkah kamu sedang menyerah hari ini, ketika sebenarnya baru sahaja bermula? Tuhan pakar dalam mengambil kisah yang semua orang telah tinggalkan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia mampu mengangkat yang telah lama ditinggalkan, yang disisihkan dan dilupakan. Dia boleh menggantikan tangisan di waktu malam dengan nyanyian sukacita. Dia menggunakan serpihan dari kesakitanmu untuk membentuk sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang membawa kesaksian tentang ketabahan. Mungkin sekarang kamu rasa imanmu telah pudar, bahawa cinta sudah mati, bahawa semua impianmu telah terkubur. Tapi bagaimana jika hari ini, Yesus sedang berdiri di hadapan makam dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam kewanganmu dan berseru, "Bangkit dan keluar." Keluar dari rasa bersalah, dari rasa malu, dari kebiasaan menyabotaj diri sendiri, dari ketakutan. Kerana ini belum berakhir. Selagi ada nafas dalam dirimu, masih ada harapan. Dan bahkan selepas kematian, Tuhan masih berkuasa untuk bertindak. Dia sudah membuktikan hal ini berkali-kali. Kamu tidak perlu memahami sepenuhnya bagaimana semuanya akan terjadi. Kamu hanya perlu percaya bahawa ianya mungkin. Tuhan tidak memerlukan keadaan sempurna untuk melakukan keajaiban. Malah, Dia sering memilih latar yang paling tidak masuk akal untuk menunjukkan bahawa kuasa itu datang darinya, bukan dari kita. Dia suka mengambil yang dipandang mustahil dan mengubahnya menjadi kesaksian yang menyentuh hati. Fikirkan kembali. Berapa banyak kisah kemenangan yang kamu dengar bermula dari dasar kehancuran? Berapa banyak cerita yang menginspirasi lahir daripada kegagalan, kehilangan, ditinggalkan, dan kekecewaan? Sebab pada saat tiada lagi apa-apa yang tersisa, satu-satunya pilihan yang tinggal hanyalah percaya. Dan apabila keyakinan itu penuh, kemuliaan juga akan sempurna. Kerana kamu tahu, itu semua adalah kerana Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh melakukannya. Jangan terima noktah yang dunia letakkan pada kisahmu, sedangkan Tuhan masih menulis dengan koma. Jangan anggap apa yang telah mati akan kekal begitu. Firman-Nya hidup. Dan apabila Dia bersabda, bahkan perkara yang mustahil akan tunduk. Apabila Dia memilih untuk bertindak, tidak ada masa lalu, tidak ada kesilapan, tidak ada kuasa gelap sekalipun yang mampu menghalangnya. Masih banyak perkara yang belum kamu bayangkan akan kamu alami. Kamu akan tertawa dengan tulus, menyanyi di tempat yang dulu kamu menangis. Kamu akan membina semula di tempat yang dulu kelihatan musnah. Kamu akan bangkit di tempat yang hanya kelihatan seperti reruntuhan. Kerana Tuhan belum selesai. Dan apa yang Dia mulakan, Dia pasti akan sempurnakan. Tarik nafas dalam-dalam. Lap air matamu. Dan dengar dengan hatimu. Ini bukan pengakhiran. Ini hanya permulaan kepada keajaiban. Hakikat bahawa kamu sampai sejauh ini itu sendiri sudah satu keajaiban. Sebab walaupun hatimu luka, walaupun jiwamu penat, walaupun impianmu berantakan, kamu tetap bertahan. Kamu tidak menyerah. Bahkan ketika tiada siapa yang melihat, kamu terus berjuang. Ketika tiada tangan yang menyambutmu, kamu tetap melangkah. Walaupun seluruh dirimu ingin berhenti, masih ada bisikan kecil dalam dirimu yang berkata,
Langkah lagi, satu sahaja lagi. Dan tahu tak apa itu? Itu adalah iman yang masih hidup. Walaupun dalam kegelapan, itu adalah kehadiran Tuhan yang tetap menopangmu. Walaupun kamu merasakan kamu bersendirian, itu adalah surga yang berseru, "Aku ada di sini." Mungkin kamu telah melalui hari-hari yang tiada siapa dapat fahami. Saat-saat di mana kamu hanya perlukan satu pelukan, satu suara yang berkata, "Aku percaya padamu." Tapi tiada siapa yang hadir. Mungkin kamu pernah memandang ke langit dan bertanya, "Kenapa aku?" Dan jawabannya tak pernah datang. Hanya keheningan. Tapi sekarang, dengar dengan hati, video ini adalah jawabannya. Ini adalah Tuhan yang memberitahu bahawa Dia melihatmu. Dia mendengar setiap doa yang kamu bisikkan dalam tangisan. Dia tidak pernah mengabaikan kesakitanmu. Dia ada bersamamu. Walaupun kamu tidak menyedarinya. Kamu bukan tidak terlihat. Kamu bukan dilupakan. Kamu bukan lemah. Kamu dikasihi. Kamu dipilih. Kamu adalah anak kepada Tuhan yang mencipta kisah indah daripada helaian yang tercarik. Dan jika kamu fikir semuanya sudah tamat, genggam kuat harapan itu kerana syurga masih belum bersuara terakhir. Dan apabila Tuhan berbicara, segalanya berubah. Bila Dia bangkit, tiada kesakitan yang mampu berdiri tegak. Bila Dia bertindak, masa sekalipun tunduk kepada kehendaknya. Maka, demi semua yang telah kamu lalui, demi setiap air mata yang kamu tahan, demi setiap usaha untuk terus maju walaupun tanpa tenaga, jangan berhenti sekarang. Jangan sia-siakan semua perjuangan yang telah kamu tempuhi. Jangan menyerah. Bukan sekarang. Kerana satu permulaan baru sedang mendekat. Musim yang akan datang dipenuhi dengan pemulihan, kegembiraan dan ketenangan. Apa yang hari ini hanya hadir dalam bayangan fikiranmu, kelak akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Pintu-pintu yang dahulu tertutup rapat akan terbuka, dan tembok-tembok yang menghalang akan runtuh. Setelah pelbagai kekecewaan, orang yang tepat akan hadir dalam hidupmu. Kamu akan menemui sisi dirimu yang belum pernah kamu kenal, satu versi yang telah dipulihkan, dibebaskan, kuat, dan matang. Satu versi yang penuh dengan kehadiran ilahi. Dan apabila saat itu tiba, kamu akan mengingat detik ini. Ketika kamu hampir menyerah, namun ada sesuatu di dalam hatimu, sesuatu yang lebih besar yang menahankanmu. Itu adalah Tuhan. Itu adalah kasih-Nya yang berbisik, "Aku belum selesai dengan kamu." Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan pelukan yang tidak kelihatan itu. Skim syurga sedang menyambutmu dengan kasih. Walaupun kamu mungkin telah kehilangan segala-galanya, kamu masih memiliki sesuatu yang paling berharga. Janji bahawa Tuhan bersama kamu. Dan skim yang mengubah segalanya. Kamu akan tersenyum lagi. Kamu akan mencintai lagi. Kamu akan benar-benar hidup lagi. Kerana Tuhan masih menulis kisahmu. Dan Dia tidak pernah menulis pengakhiran yang menyedihkan. Hanya permulaan yang menakjubkan. Jika kamu masih membaca sampai ke sini, itu kerana ada sesuatu dalam hatimu yang masih merindukan harapan. Walaupun jiwamu letih, walaupun hatimu terluka, kamu masih ingin percaya. Dan Tuhan menghargai sisa kepercayaan itu. Tidak, kamu tidak bersendirian. Tuhan melihatmu. Dia tahu setiap fikiran yang tidak pernah terucap, setiap air mata yang kamu sembunyikan, setiap malam tanpa tidur yang kamu lawan bersama ketakutan. Jangan putus asa sekarang. Mungkin inilah saatnya langit sedang bergerak untuk memihak kepadamu. Dan kamu belum mendengarnya, kerana keajaiban dibentuk dalam yang tidak kelihatan. Tarik nafas dalam-dalam. Lap air matamu. Angkat kepalamu. Kamu akan tersenyum lagi. Akan bernyanyi lagi. Akan hidup lagi. Kerana Tuhan masih sedang menulis kisahmu. Dan mungkin kisah yang menakjubkan seterusnya adalah milikmu.